Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran rakan-rakan media pada malam ini. Walaupun dijemput dalam masa yang begitu singkat, ramai yang datang untuk membuat liputan sidang media yang akan kita mulakan sebentar lagi. I really appreciate you all coming on a short notice. I will read the pernyataan media dulu. Kemudian kalau ada soalan-soalan yang nak ditujukan kepada kami bersedia untuk menjawab dan seterusnya meneruskan sidang media ini. I read first the kenyataan media. Saya akan baca dulu kenyataan media kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otonomi UMNO Sabah telah dinanti-nantikan oleh ahli UMNO Sabah dan rakyat Sabah secara amnya sejak sekian lama. Sentimen rakyat Sabah keseluruhannya mahukan parti-parti politik di Sabah ditentukan hala tujunya oleh orang Sabah sendiri. Kami percaya pemimpin-pemimpin UMNO Sabah mampu menentukan hala tuju UMNO Sabah sesuai dengan kehendak rakyat Sabah dan situasi politik masa kini. Otonomi inilah yang dinanti-nantikan oleh rakyat Sabah dan ahli UMNO sejak UMNO bertapak di Sabah 29 tahun yang lalu. UMNO Sabah telah mencadangkan otonomi UMNO Sabah. Sejurus UMNO tidak lagi menjadi kerajaan di pusat dan di negeri Sabah. Kami melihat inilah cara yang terbaik untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada UMNO Sabah. Saya sendiri telah berjumpa dengan Presiden UMNO pada bulan Julai 2018 dan memberi sebab-sebab kenapa UMNO Sabah perlu diberikan otonomi politik dalam keadaan politik masa kini. Alhamdulillah, Presiden menyokong otonomi Sabah kerana beliau merasakan inilah formula terbaik untuk UMNO Sabah kekal relevan dalam politik Sabah. Setelah itu, Presiden telah mengarahkan beberapa siri perjumpaan dan perbincangan mengenai isu otonomi UMNO Sabah yang akhirnya berakhir dengan usul otonomi UMNO Sabah telah diluluskan dalam Perhimpunan Agung UMNO 2019 secara sebulat suara. Otonomi UMNO Sabah bermaksud keputusan berkaitan dengan hal ehwal UMNO Sabah perlu dibincang dan diputuskan di peringkat kepimpinan UMNO Sabah. Ini termasuk soal kepimpinan UMNO Negeri, pentadbiran, keahlian, disiplin, perlantikan senator, pemilihan ahli UMNO Sabah sebagai ahli Majlis Tertinggi UMNO yang dilantik, hala tuju UMNO Sabah, kerjasama politik dengan parti-parti lain, penentuan calon-calon pilihan raya, dan juga calon Ketua Menteri Sabah sekiranya UMNO adalah parti yang memenangi kerusi DUN yang terbesar dalam pilihan raya negeri. Dalam pengumuman yang dibuat oleh Presiden petang tadi, ramai ketua-ketua UMNO bahagian di Sabah tidak dirundingi, dibawa berbincang untuk mendapatkan keputusan bersama. Malah kami telah berkali-kali memaklumkan kepada Presiden sebelum ini tentang pandangan dan kebimbangan kami berkenaan dengan kedudukan Ketua UMNO Sabah. Kami berpendapat bahawa ini melanggar semangat otonomi Sabah, UMNO Sabah yang telah diluluskan oleh Perhimpunan Agung UMNO tahun lepas. Saya percaya rakyat Sabah mahukan UMNO Sabah supaya mempunyai kebebasan menentukan hala tuju kami tanpa campur tangan pusat di Kuala Lumpur.
Sudah tiba masanya UMNO mendengar jeritan suara rakyat Sabah sejak 1963 yang mahukan Sabah mendapat hak menentukan hala tuju politik mereka. Kami berpandangan bahawa seseorang yang menjadi Ketua Jentera Pilihan Raya Negeri UMNO Sabah mestilah bebas dari persepsi negatif yang boleh dimanipulasikan oleh pihak lawan, mempunyai kredibiliti yang tidak boleh dipersoalkan oleh rakyat dan yang tidak dibebankan dengan masalah pribadi yang boleh menjejaskan sokongan pengundi kepada UMNO dan rakan-rakannya dalam pilihan raya negeri. Kami yakin pendirian kami ini disokong oleh ramai kepimpinan UMNO Sabah di semua peringkat dan juga oleh rakyat Sabah. Kami percaya dan yakin bahawa jumlah kami pada malam ini akan bertambah, bukan berkurang, setelah isi kandungan sidang akbar ini diketahui oleh ahli-ahli UMNO. Tunggu dan lihat saja. Wait and see. Kami akan terus istiqamah dalam perjuangan UMNO dan akan bekerja kuat untuk memastikan kemenangan UMNO Sabah dalam pilihan raya negeri yang bakal diadakan. Kami tidak akan keluar dari UMNO. Tetapi kami berjanji untuk meletakkan semula UMNO dalam landasan politik yang betul dan memastikan tidak ada pemimpin yang meletakkan kepentingan pribadi melebihi kepentingan parti. UMNO ditubuhkan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukannya untuk kepentingan pribadi. Malam ini adalah manifestasi otonomi yang rakyat Sabah idamkan selama berpuluh tahun. Dan ini adalah peluang untuk UMNO menunjukkan bahawa parti ini mendengar suara rakyat Sabah yang inginkan kebebasan membuat keputusan. Presiden UMNO Malaysia mesti berlapang dada dan berjiwa besar dan jangan ketepikan semangat otonomi yang beliau sendiri telah persetujui. Otonomi ini mesti diterjemahkan melalui tindakan, bukan sahaja melalui kata-kata. Sekian, terima kasih. Jadi, tuan-tuan, itu adalah kenyataan bersama kami. Di belakang saya, di tepi saya ini adalah ketua-ketua UMNO bahagian seramai 12 orang. Tapi ramai lagi yang tidak sempat datang ke Kuala Lumpur hari ini untuk bersama-sama dengan kita kerana kelewatan dan juga notis yang diberikan terlalu singkat. Tujuan kami datang ini sebenarnya untuk berjumpa dengan Presiden. Tetapi malangnya Presiden sampai sekarang belum lagi memberikan masa untuk kami berjumpa dengan beliau. Saya telah berhubung dengan pegawai-pegawai beliau. Tujuan kami ialah untuk memberi pandangan kami untuk sekian kali lagi tentang kebimbangan kami terhadap keputusan yang bakal dibuat oleh Presiden. Malangnya kami tidak dibawa berunding. Hari ini mereka datang dari segala pelosok negeri Sabah, tapi tidak berjaya berjumpa dengan Presiden. Dan kita membuat keputusan, membuat sidang akbar ini kerana keputusan telah pun dibuat oleh Presiden pada sebelah petang tadi. Okey? Ini soalan? Datuk Seri, isi intipati sidang akbar ini ialah merujuk kepada satu individu iaitu Datuk Seri Ibu Mokhtar. Jadi apakah masalah sebenarnya dengan Datuk Seri Ibu Mokhtar sebagai pengarah pilihan raya Sabah? Kami mempunyai pandangan ini. Meletakkan seorang individu yang berdepan dengan masalah mahkamah, yang terpaksa turun naik mahkamah, dalam keadaan kita berkempen dan meyakinkan rakyat Sabah untuk mengundi UMNO adalah satu strategi yang bakal memakan diri kita. It's a suicidal move. No party in the whole world would put someone who has an active court case, attending court cases, becoming the leader of the party going into an election. You name me any country. No. This is suicidal. Ini adalah strategi yang suicide.
Kita tidak menidakkan bahawa Datuk Seri Bong adalah pemimpin kami. We have been working with him. Tapi malangnya kita berdepan dengan pilihan rakyat. Dan pihak kepimpinan UMNO Malaysia mesti melihat, we do not want, kita tidak mahu Sabah dijadikan tempat percubaan, a guinea pig. Essentially, this is an insult to Sabahan, to the voters of Sabah, that among all of us in Sabah, and mind you, UMNO Sabah has a lot of leaders behind me, all capable. Outside of this, pemuda, kami ada pemuda yang berkaliber, kami ada wanita yang berkaliber, kita ada puteri yang berkaliber. Tapi meletakkan seorang yang mempunyai masalah pribadi untuk menerajui jentera pilihan raya, itu adalah satu penghinaan kepada rakyat Sabah. No way to say, and I want to be blunt, because this message did not get through the president. Did not get through the president. Jadi ini penghinaan yang begitu besar. Bukan saja kepada kami, tetapi kepada rakyat Sabah yang akan mengundi. Pada kami, kami dan juga UMNO dan juga rakan-rakan kami di Sabah, komponen yang lain, mempunyai peluang yang cukup besar untuk menang dalam pilihan raya ini. Because sebab warisan lemah, pentadbirannya gagal, kepimpinan yang lemah, we have all the reason to believe that we will win this state election. Jadi yang kita bagi peluru kepada pihak lawan, kenapa? Jangan kita tembak kaki kita sendiri. Memberikan peluang untuk rakyat, untuk pihak lawan memanipulasikan isu-isu tertentu, sehingga kan kami beranggapan bahawa kita berkempen bukan untuk berlawan dengan lawan, tetapi terpaksa menjelaskan, being defensive rather than offensive. And this is the message that we have been consistently telling the President, please, listen to the grassroots, listen to the leaders. And mind you, we have the autonomy. We could have done this earlier, but we wanted to indulge the President, to give us guidance, advice. But unfortunately, whatever we've been asking for fell on deaf ears. Datuk, who would you propose as the pengarah pilihan raya? Would it be Tan Sri Musa, for example, or you yourself, Datuk? We have to be fair untuk berlaku adil. Kita telah bercakap dengan Tan Sri Musa Aman, mantan Ketua Menteri, mantan pemimpin kami, yang telah pun clear semua dakwaan mahkamah. Tetapi untuk makluman semua, he has respectfully declined to be Ketua Jentera Pilihan Raya UMNO Sabah. So dia telah, Datuk Tan Sri Musa Aman telah membuat keputusan untuk tidak menawarkan diri menjadi Ketua Jentera Pilihan Raya UMNO Negeri Sabah. So we will discuss who should be the leader of the party ataupun yang mengetuai Jentera Pilihan Raya kita. Dan kita mahu yang calon yang terbaik. Saya percaya ramai. Di sebelah kiri saya ini bekas Timbalan Menteri, Saudara Hasnul pernah menjadi pengurusi IDS, iaitu think tank Negeri Sabah, terlibat dalam IDS. Di belakang saya juga adalah ramai ahli-ahli ketua-ketua bahagian UMNO yang mempunyai capabilities. Bukan saya saja yang seorang yang boleh ke depan. Pada saya ini bukan soal mencari kepimpinan buat masa ini, tetapi untuk memberitahu kepada awam bahawa kita tidak boleh memasuki pilihan raya dalam keadaan tangan kita diikat di belakang, terbelenggu dengan masalah-masalah tertentu yang terpaksa kita jelaskan kepada rakyat. Kita mau masuk dalam pilihan raya untuk menang pilihan raya. Kita mau masuk ke dalam pilihan raya kempen untuk berhentam dengan parti lawan, bukannya sentiasa terpaksa defend, menjelaskan masalah-masalah yang tentunya saya bagi jaminan akan dimanipulasikan oleh pihak lawan. Datuk Seri, sorry, have you tried contacting Datuk Seri Bong first? And secondly, don't you think this your move tonight would further wedge the gap with the federal, with the party top leadership? Kami telah berhubung dengan Presiden dan telah pun memberikan pandangan. Datuk Seri Presiden bersama dengan kepimpinan tertinggi UMNO telah pun pergi ke Sabah
berjumpa dengan kami menerusi satu mesyuarat UMNO Sabah, dan kita menanti-nantikan, tetapi kita tidak diberi peluang untuk bercakap. Ramai kawan-kawan di sini ingin mengeluahkan perasaan mereka, tapi dalam perjumpaan tersebut kita tidak diberikan peluang untuk mengutarakan pandangan kami. Hanya saya yang diberikan peluang kerana saya terpaksa tekan mikrofon untuk bercakap. Yang lainnya mau bercakap tidak diberi peluang untuk bercakap. Jadi saya berpandangan ini, sebab itu hari ini kami berada di Kuala Lumpur. Kami buat keputusan semalam pukul 5 petang. Pukul 5 petang semalam membuat keputusan terbang ke Kuala Lumpur untuk memberi pandangan kami untuk sekian kalinya kepada Presiden sebelum beliau membuat keputusan. Tetapi malangnya, sebelum kami berjumpa dengan beliau dan beliau tahu bahawa kami ingin berjumpa dengan beliau, tetapi malangnya appointment kami tidak diberi dan dibuat saja pengumuman tersebut. Maka kami terpanggil untuk membuat sidang akhbar ini. Bukan kami mau mencari masalah. Ini sudah tentunya adalah publicity yang tidak baik untuk parti saya, parti kami, parti UMNO. Tetapi kita juga tahu bahawa kita perlu berterus terang dengan rakyat, berterus terang dengan pengundi, dan yang lebih penting untuk UMNO berlapang dada dan berjiwa besar dan memikirkan tentang kemenangan parti, bukannya kepentingan individu. Takkanlah kita diberikan peluang, kita diberikan satu pilihan untuk memasuki dan berdepan dengan rakyat untuk dapatkan undi dengan kelemahan sebegitu. Nanti orang kata kita tidak dapat berkempen, kita hanya dapat mempertahankan saja, defensive rather than offensive. So you nak minta Presiden consider balik keputusan tu ke macam mana? I think President is wise enough. Dia faham apa maksud kami. Dia boleh ambil tindakan apa yang sepatutnya diambil berdasarkan semangat otonomi, berdasarkan kepada perbincangan kami sebelum ini. Tetapi dia tidak boleh membuat keputusan berdasarkan tanpa membuat berdasarkan apa yang perbincangan kami sebelum ini. Kami sudah berbincang secara berdepan, secara informal, bukan saja kepada Presiden, tetapi beberapa pemimpin tertinggi UMNO, tapi nampaknya pandangan kami tidak diterima. Ya. Setakat ni berapa ramai ketua bahagian UMNO bahagian yang sependapat dengan Datuk Seri dalam hal ini? Kita beginilah, seperti mana yang saya cakap dalam press statement saya tadi. Ini bukan soal angka. It's not about the numbers. It is about correcting the wrong. And we believe, kami percaya selepas ini, jumlah yang ada di kelilingi saya ini tidak akan berkurang, akan bertambah. After this isu ini dibangkitkan, saya percaya ramai yang akan menyokong pendirian kami untuk menyelamatkan UMNO, untuk memastikan UMNO Sabah kekal menjadi parti yang akan diundi oleh rakyat Sabah. Datuk Seri, sekiranya Presiden tidak membuat sebarang perubahan di atas keputusan itu, tindakan Datuk Seri selanjutnya? We will deal with it when the time comes. Datuk Seri, adakah sekiranya Kita akan, soalannya tadi, apakah tindakan kami kalau Presiden tidak membuat keputusan? Sebab jauh suaranya itu nanti kadang-kadang jawapan saya tidak, yang soalan tidak didengar. Jadi saya ulang soalan saudara tadi. Soalannya ialah apa tindakan kami kalau Presiden tidak membuat keputusan? Saya cukup percaya Presiden ini orang lama dalam politik. Saya cukup yakin bahawa Presiden akan mengambil tindakan yang sewajar. He is not born yesterday in politics. Datuk Seri Zahid adalah pemimpin yang lama, yang mempunyai wisdom, yang mempunyai kebijaksanaan dalam membuat keputusan. Mungkin kali ini beliau tidak terlepas pandang beberapa perkara. Tetapi kami yakin dan percaya Presiden mempunyai kemampuan untuk mengambil tindakan yang sewajar. Datuk Seri masakan sekiranya Datuk Seri Bermota tidak ataupun dikeluarkan, adakah masalah ini akan selesai dan adakah ada calon kita tahu siapakah yang sesuai untuk mengetuai? Cadangan kita dulu tidak pernah kita mau mengenepikan Datuk Seri Bong. Cadangan awal kami kepada Presiden dia tidak diketepikan langsung. Kita memberikan penghormatan kepada Datuk Seri Bong sebagai pemimpin kami. Tetapi kita mahu supaya beliau tidak mengetuai. Tetapi tidak juga pula kami mahu dia terkeluar daripada senarai
pemimpin. Kami mahu dia juga menjadi pemimpin, kombinasi yang kita cari nanti, formula yang terbaik, iaitu untuk memastikan kita masuk ke dalam memasuki kempen pilihan raya ini dalam keadaan kita bersiap sedia tanpa perlu defensif. We don't want to be defensive. When we go to election, we want to be offensive. Dan saya percaya dan yakin mungkin Presiden terlepas pandang. Saya cukup yakin dengan kebijaksanaan Presiden untuk menangani isu ini. Presiden pun sudah menangani banyak isu sebelum ini. Sejak kita kalah ini, banyak isu yang telah diselesaikan oleh beliau. Jadi kami mempunyai keyakinan beliau mempunyai kebijaksanaan yang tinggi, kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini. Datuk kami, Datuk Seri takkah apa tindakan yang Datuk Seri buat akan menjejaskan kempen nanti? Tidak berbuat, saya mungkin soalannya tadi, apakah sidang akhbar ini akan menjejaskan peluang UMNO? Jawapan saya senang. Tidak membuat sidang akhbar ini sudah tentu akan menjejaskan peluang UMNO. Datuk Seri, you mention tak ketepikan Datuk Seri Bong sebagai pemimpin. Tapi adakah ini macam tak sehaluan ke macam mana? And then secondly, soalan balik pada soalan saya, have you tried talking to Datuk Seri Bong as the... We have conveyed our concern to Yang Berhormat Datuk Seri Bong Mokhtar dan juga kepada Presiden dan beberapa pemimpin tertinggi UMNO. I mean, bottom line ya, akhir pokoknya, pendeknya lagi, pokoknya, how do you go to an election when your leader is facing the court case? And I mean, I wish the best of luck. We all wish him the best of luck. Kita pun merasa kesihan dan juga berdoa supaya Datuk Seri Bong dapat memenangi kes beliau. Tetapi, I mean, tidak ada dalam dunia ini yang kita masuk dalam kempen pilihan raya dengan melantik seorang yang perlu membersihkan namanya dalam mahkamah. I'm not saying Datuk Seri Bong tak bersalah. Kita doakan supaya beliau dapat menangani isu ini dan akan dapat membersihkan nama beliau. Kita yakin dan percaya kepada proses mahkamah. But going into an election with one hand tied behind your back is not really a smart move, isn't it? So this has to be told, and we have already conveyed this to the President, that if you ask us to fight, kita semua ni di dalam pilihan raya negeri, give us the best way to fight, not having our hand tied behind our back. And I tell you, bila pengumuman dibuat, kita sudah nampak reaksi daripada pihak lawan. Datuk, I mean, with how you describe Datuk Seri Bong Mokhtar, and then it was reported that Bong is going to contest in a seat called Lamak. Do you think that he should contest? Because if BN win, I mean, given his state leader's position, he is eligible to become the state chief minister. Do you think that he should contest or he should stay back? No, I have no. Saya tidak mempunyai pandangan. Soalan tadi sama ada Datuk Seri Bong perlu bertanding sebagai tun, itu hak beliau, itu hak bahagian beliau untuk menamakan. Tetapi pada pandangan kami hari ini, malam ini adalah berkenaan dengan otonomi UMNO Sabah yang telah dipersetujui oleh Perhimpunan Agung UMNO, di mana perlu dibincang dan dirundingi. You know? Ini yang otonomi yang rakyat Sabah mahukan supaya masa depan negeri Sabah. Kita tidak mahu lagi politik di negeri Sabah ini ditentukan oleh pusat yang berada di Kuala Lumpur. Sebab itu UMNO Sabah kita minta otonomi. Why? Sementara kita masih lagi parti nasional, kita mahu UMNO Sabah ini dilihat sebagai sebuah parti tempatan. Tetapi kalau keputusan sebesar ini tidak dirundingi kami semua, then itu adalah melanggar semangat otonomi yang telah dipersetujui. Datuk, let's say after your PC today, you tried so hard and you mentioned that one hand is still tied behind your back. Will all these UMNO bahagian tarik sokongan daripada UMNO ataupun tak berkempen or anything like that? Kami telah jelaskan dan semua bersetuju. We are staying in UMNO. Kami tidak akan keluar daripada UMNO kerana UMNO ini parti yang kami sayang. We will fight within UMNO.
We will make sure autonomi dalam keadaan sebenarnya dapat direalisasikan dalam UMNO. We are staying. Kami tidak akan keluar daripada parti. Tapi dalam election, will you also campaign for Yes. Kita mau UMNO menang. Kita mau UMNO menang, bukan saja menang, tetapi menang bergaya. Dan seterusnya, kalau kami mempunyai kerusi yang banyak, dan terusnya menerajui kerajaan negeri Sabah. In fact, kita yakin dan percaya kita boleh menang. Tetapi kita tidak mau ada sebab-sebab tertentu yang akan membantutkan harapan kami untuk memenangi pilihan raya negeri Sabah. Datuk Seri. Apa alasan untuk terus kekalkan Datuk Bong untuk menyertai Jentera Pilihan Raya? Apa alasan itu? Kita nak tanya Datuk Seri Presiden. Saya tidak tahu apa alasan beliau. Datuk Seri. Let's say keputusan daripada Presiden untuk ambil tindakan pada you and your team. Macam mana? Let's say Presiden akan ambil tindakan one day, we don't know. Disiplin. So the worst yang you rasa akan datang with apa tu? Kena pecat ke? We don't know. What do you think? Soalannya ialah apakah kami gentar, khawatir tindakan disiplin diambil terhadap kami oleh siapa? We don't know Presiden Oleh parti atau presiden. Kita bersedia berhadapan dengan segala kemungkinan, tetapi saya percaya dan faham bahawa seperti mana yang saya katakan, Presiden UMNO adalah orang yang lama dalam politik. Apa yang kami bangkitkan ini adalah untuk kebaikan UMNO Sabah, ya, UMNO Sabah, dan kebaikan UMNO Sabah. Kalau cadangan kami ini dianggap sebagai satu yang menyalahi disiplin, maka kami terimalah apa yang mau dibuat kepada kami. Tetapi kami percaya bahawa memberikan cadangan yang yang efektif dan yang masuk akal, saya rasa tidak ada sebab untuk kami dikenakan disiplin. Okay, maybe one last question, please. Datuk Seri, adakah sebab Datuk Seri Bong Mokhtar ini mengetuai jentera sewaktu PRK Kimanis dan ternyata kemenangan berpihak pada Barisan Nasional, adakah masih diragukan keupayaan dia dengan kes-kes mahkamah seperti ini? Dalam pilihan raya kecil Kimanis, saya boleh melihat semua ketua-ketua bahagian sayap wanita, puteri dan pemuda bekerja siang dan malam. Tidak ada satu individu yang boleh klaim dia yang telah bertanggungjawab tentang kemenangan di Kimanis. I have seen my colleagues tidak tidur, tinggalkan suami, isteri, boyfriend, girlfriend, anak, cucu dan sebagainya untuk memastikan UMNO menang di Kimanis. And may I remind this. Kebangkitan UMNO Sabah setelah kita kalah pada bulan Mei 2018 bukan kerja 1, 2, 3 orang. Ini adalah kerja semua pihak. Wanita bekerja siang dan malam. Pemuda menaikkan semangat anak muda. Puteri dengan gerak kerja mereka. Ketua-ketua bahagian, ketua cawangan. The entire party world, kita bekerja siang dan malam untuk memastikan UMNO Sabah kembali. Ini bukan kerja 1 atau 2 atau 3 orang. Ini adalah kerja semua ketua-ketua bahagian bersama dengan sayap-sayap dan juga jentera di akar umbi. Okay? Alright. I'm sure tomorrow there'll be a lot of questions. So we reserve that for tomorrow. Calling another press conference tomorrow? Who knows? We'll see now. We hope there will be some kind of a resolution.